Saya menyebutkan pada bait yang ke-42, Baginda Daud memerintah saksama, Sayyiduna Sulaiman warisi tahta. Ini cerita pagi ini adalah berkaitan dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Sayyiduna Daud alaihi salam adalah merupakan salah seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dikumpulkan oleh Allah dua kemuliaan, yaitu menjadi raja dan menjadi Nabi. Dan dikurniakan kepada Nabi Allah Daud dengan fadail, kelebihan-kelebihan dan karamat mukjizat yang luar biasa. Dan Sayyiduna Daud alaihi salam adalah merupakan anak cucu keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan diturunkan kepada Baginda Daud alaihi salam dengan kitab Zabur. Nabi Allah Daud adalah seorang yang sangat merdu suaranya. Dikatakan bahawa innahu kana yaqra'u zabura bi-sab'ina naghmatan. Beliau boleh membaca Zabur dengan 70 lagu. Ada 70 naghmah, iaitu lagu yang dibaca oleh beliau ketika mana mengalunkan Zabur. Fakana idza sami'ahu al-'alilu yushfa. Dan kalau orang yang sakit mendengar bacaan tersebut, maka akan lega pada ketika itu. Jadi kalau Nabi Daud baca, ada orang sakit itu lega. Wa kana idza qara'a fil fadha' tajtami' ilayhi al-ins wal-jinn wal-wuhush wat-tayr li sama'i sautih. Dan kalau dibaca di tempat yang lapang, maka akan berkumpul pada ketika itu manusia, jin, binatang-binatang buas, burung-burung untuk mendengar suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Ini sedap suara Nabi Daud sampai menarik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk datang mendengar dan duduk berteleku di depan Nabi Allah Daud menghayati bacaan Sayyiduna Daud alaihi salam bagi kitab Zabur. Dan di antara kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salam, kalau Baginda Daud bertasbih, maka burung-burung turut bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud. Al-wuhush, binatang-binatang buah, apa yang ada pada waktu tersebut, kijang, gajah, rimau, singa, apa sahaja binatang yang buas pada waktu itu, serigala pun akan bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud. Wal jibal, bukit-bukit, gunung ganang pun juga akan bertasbih. Wasyajar, pokok-pokok. Wal hajar, batu-batu, dan kesemuanya bertasbih dan difahami oleh Nabi Allah Daud bahasa tasbih bagi seluruh makhluk tersebut. Semua bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud. Dan dikatakan Nabi Allah Daud ada khususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu silsilah atau untaian besi. Silsilah ni macam lingkaran besi, rantai, yang mana dengan rantai tersebut, rantai besi tadi dapat mengetahui kebenaran dan kebatilan. Dan rantai besi ini tergantung dekat mihrab Nabi Daud. Ada tergantung ke atas mihrab Nabi Daud. Gantung mihrab pada zaman dulu adalah ibarah kepada tempat ibadah yang mana kawasannya agak tinggi sedikit daripada lantai biasa. Jadi kalau macam masjid kita ni, kita punya masjid dengan mihrab sama lantai kan. Jadi kalau ikut agama Yahudi ataupun yang dilakukan oleh bangsa yang terdahulu, mihrab tadi ni dia tempat dia tinggi sikit. Lantai dia tinggi sikit, kemudian dia ada kawasan macam mihrab yang ada sekarang kita ada dalam masjid. Ada mihrab masjid, betul dia tinggi sikit. Ada kawasan macam tu. Nah, di situ dia ada digantung tali besi, rantai besi. Yang rantai besi ini dapat membezakan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Macam mana? Kalau Nabi Daud menghakimi di antara dua orang yang bertelagah, maka fakana al-munkiru lil haqq idza madda yadahu ilaiha la yasiluha.
Jadi kalau orang yang mengingkari dengan kebenaran, maksudnya dia ni tak benar dalam ucapan dia, dakwaan dia, maka akan disuruh untuk pegang tali itu. Kalau dia boleh angkat tangan pegang tali besi itu, betul. Kalau tak sampai, maksudnya tak betul. Kalau kata tinggi macam mana tali itu pun, maknanya kalau disambung tangan dengan orang yang benar, tali itu akan turun. Mai dekat orang yang benar tadi. Macam tu. Tali ini dari ajaib. Tali ini daripada Allah. Turunkan daripada langit kepada Sayyiduna Daud alaihissalam. Tali besi itu. Jadi kalau kata berlaku macam tu, maka Nabi Daud akan tahu ini benar, ini tidak benar. Kemudian ada seorang lelaki, ini jadi kisahnya. Ada seorang lelaki yang auda'a jauharatan inda rajulin akhar. Dia nak pergi musafir. Kemudian zaman dulu tak ada tempat nak simpan barang ni, melainkan di tempat ataupun rumah teman-teman ataupun kawan-kawan yang dipercayai. Seperti mana peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah, dikatakan, disebutkan dalam sirah bahawa baginda Rasul, rumah baginda Nabi adalah tempat simpanan barang-barang Quraisy ketika mereka akan keluar berniaga dan seumpamanya. Jadi kalau mereka nak keluar berniaga, pergi ke negara luar, barang-barang berharga di rumah mereka disimpan di mana? Disimpan pada Rasulullah. Maksudnya amanahnya baginda Nabi dengan berjabuat. Dan itu dipercayai. Itu dah Rasulullah dah jadi Rasulullah waktu itu. Walaupun ada di kalangan mereka dan kebanyakan mereka menafikan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bab suruh simpan barang, nak jaga dan juga amanahnya baginda Nabi, tak ada siapa pun bertikai waktu itu. Dia pun masih letak lagi barang dekat Rasulullah. Maksudnya dia tak boleh nak nafi benda tu. Jadi mai letak barang juga kat Nabi. Kerana tu Nabi keluar lambat ke Madinah. Dan salah satunya ditinggalkan Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu alaihi salam agar menyelesaikan urusan wadi'ah tersebut. Barang-barang tinggalan tadi diserahkan balik kepada tuan-tuannya. Maka Sayyidina Ali yang ditugaskan dengan tugas tersebut. Itu amanahnya Rasulullah sebelum berhijrah bersama dengan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetap lagi masih fikir tentang barang orang lain lagi. Kerana ini amanah yang Allah Ta'ala yang telah diberikan oleh kaumnya sendiri kepada beliau untuk menyimpannya. Lalu diamanahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyerahkan kembali. Ini yang berlaku. Zaman dulu macam tu. Kita ada bank, tempat nak simpan barang mahal-mahal, barang-barang kemah yang hebat-hebat dan seumpama. Jadi ada seorang lelaki ni zaman Sayyidina Daud alaihissalam. Dia ada seorang teman. Dia nak musafir. Kemudian dia ada satu berlian. Mahal lah. Barang berharga. Berlian. Dia panggil jauharah. Jadi jauharah ni, berlian ni, permata ni, dia nak musafir, dia nak bawa sekali, bahaya. Perompak lagi dengan tengah jalan. Takut jatuh, hilang. Akhirnya tinggal kepada siapa? Kepada kawannya. Rajulun akhar. Inda rajulin akhar. Falamma ja'a liyatlubaha minhu ankaraha. Jadi setelah dia tinggal, dia pun pergilah musafir, kerja, niaga ke apa, ke urusan dia lah. Kemudian patah balik daripada musafir, dia pun pergi jumpa balik kawan dia yang dia tinggal barang tadi. Lalu dia kata, saya nak minta balik lah permata yang saya tinggal hari tu ni. Kawan tu kata, mana ada? Tak tinggal apa? Jam. Jenis ni. Tak ada, tak pernah habaq apa-apa itu. Faqala lahu sahibuha namdi ana wa anta ila silsilah. Ini yang apa ni dia kata apa? Dia kata kalau kamu tak percaya, ni yang ambil ni. Dia bukan yang tak ambil tu. Yang bukan yang bagi yang pemilik kepada jauharah permata tu. Yang ambil tu, dia pula kata, kalau tak percaya kita pergi dekat silsilah tu. Silsilah apa dia? Dekat tali besi tu. Dekat Nabi Daud, kita pergi berhukum di situ. Tengok betul ke tak betul. Siapa salah? Kamu kata saya tipu. Kamu tuduh saya ambil barang kamu. Tak, saya tak ambil. Kamu tak pernah bagi pun kat saya. Tipu. Maka dia buat macam mana ni? Dia ni pandai. Awal lagi dia fikir macam mana dia nak ambil binatang ni. Dia buat apa? Dia letak
permata tadi dalam ukazah. Ukazah ni besi tongkat yang biasa macam orang yang sakit kaki, yang orang duk sakit pakai tu. Anak jenis letak bawah ketiak, dia kena pegang tu. Dekat tempat pegang tu, dalam tempat pegang tu dia buh jawharah tu. Permata tu dia buh dalam tempat pegang tu. Jadi dia buat jalan jangan dia teruk lah. Macam dia ni sakit lah apa semua tu lah, jadi jalan macam tu. Jadi dia tak akan pisah dengan tongkat tu. Famadaya ila silsilati, dia pun sampai, depa dua berjalan sampai ke dekat dengan besi itu. Falamma wasala ilaiha qala sahibul ukazah li sahibil jawharah khudh ilaika hadhihi li ahli falaka fa aqadhaha fataqaddam. Jadi dia kata apa, sampai dekat dengan besi silsilah tu, dia pegang tongkat ni, bawa jalan dengan kawan dia buat capik je. Sampai saja dekat silsilah, dekat mihrab Nabi Daud. Dan Nabi Daud pun tengok dengan peristiwa tadi. Lalu dia kata apa? Dia kata, saya nak janji dulu, saya nak sebut dulu, kata saya sebenarnya dah serah dah benda ni. Tolong pegang tak? Tongkat dia kata. Dia bagi kat kawan. Bila dah bagi tongkat tu dekat kawan hak yang pemilik kepada permata tu duduk dalam tongkat tu. Jadi dia serah lagi. Dia serah dah. Dia bagi, tolong pegang tak? Saya nak bersumpah ni. Dia pun sumpah. Dia kata, Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-jawharata qad a'taituha li sahibiha. Dia kata, ya Allah, kamu telah mengetahui, ya Allah, bahawa permata tadi telah saya serahkan kepada tuan miliknya. Serah dah tadi tu, tongkat tu. Dalam tongkat tu ada permata. Tamam. Maka dia pun angkat tangan dia, silsilah tu pun turun. Jadi waktu dia dah betul. Sebab tali itu turun. Dan dia boleh pegang tali itu. Kemudian dia ambil balik. Lepas dia turun tali dia boleh pegang. Dia tamai balik tongkat tu. Ambil balik tongkat tu, pegang balik kat dia. Maka ta'ajjaba sahibul jawharah. Jadi pelik, dia kata macam mana dia boleh betul. Padahal dia memang jelas-jelas penipu. Pagi esoknya, selepas subuh, tali itu hilang. Maka taulah kawan tadi penipu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tali tersebut dan terus dihilangkan daripada tempat itu, dan sehingga sekarang tidak ada lagi tali tersebut. Karena apa? Karena celaka Pak Long ni. Tidak kita boleh tengok tak? Karena Pak Long ni punya pasal. Dan otak manusia ni kalau dia nak menipu, dia akan buat apa saja untuk dia dapatkan walau sikit benda. Itu yang kita cerita sebelum ni, qadiyan fil jannah fil nar wal qadi fil jannah. Dua qadi dalam neraka, satu qadi dalam syurga. Cerita dah sebelum ni kan. Pasal macam mana dia nak tipu, punya nak barang orang ni. Ajaib. Orang yang dia suka dengan benda orang punya ni memang keajaiban. Dan kita akan jadi hilang ketakjuban tadi ketika kita tahu sebab dia. Sebab dia kenapa? Karena tamak. Itu je. Dan tak rasa cukup dengan apa yang ada. Tamak. Tanah, kalau dia boleh ambil sikit pun kat orang, tak apa. Dia boleh tanam satu nerai pokok jadilah. Dia tak perlu ambil semua tanah. Dia tak bagi lebih sikit, mana tanam senerai pokok. Lepas tu dia kata, ni aku tanam lama dah. Pokok ni dah besar dah, kata. Sampai tumbuh pokok kat derian dah. Ambil orang cucu dah ambil ni. Tiba-tiba nak mengaku tanah. Tembak-tembak. Tengok-tengok batu. Pokok ada tanam semua duduk dalam batu semua. Tu macam mana? Berkelahi dulu. Dan daripada dapat semua tak dapat, dia terbang habis semua sekali. Ada tak waktu tu dia nak kata, dia nak tengok dulu. Dia kata tak apalah. Saya pun tersilap dah. Dah ambil banyak dah di tanah kamu. Duduklah turis di tanah ni. Ambil lah pokok ni. Tak pun kita pakat-pakat makan. Kawan seorang lagi, mana boleh tanah aku. Tu jenis panggil semua jenis tamak. Lepas tu kerja nak berkelahi. Tak habis-habis. Ini saya pernah jumpa lagi. Main sembang pasal tanah ni, pasal kes pokok Pandai. Tanah tu hak orang, dia pergi tanam pokok. Tahu dah hak orang, tanam pokok. Panjang tu. Pokok betik dah. Pokok apa? Pokok betik tak apa. Pokok langsat. Pokok derian. Tepi rumah. Pokok derian. Pokok langsat, derian, manggih. Banyak.
Tapi itu dalam tanah orang. Dan senerai itu ya tanah orang. Tu punya padu. Lepas tu berkelahi. Masa pejabat tanah mai, kelahi. Lepas tu panggil saya. Panggil kita suruh jadi pengadil. Letih. Saya tak macam mana saya jadi pengadil. Pengadil dia jabat tanah lah. Ni kalau suka macam ni, letih. Dia tak kita tanam. Kan? Lepas tu baru dia pergi cek tanah tu. Tengok-tengok tanah ni masuk. Tu nak buat macam mana ni? Saya tak nak buat macam mana. Ni kalau masuk mahkamah, 300,000 bayar pun kalah ni. Kata. Maknanya tanah orang. Buat macam mana kata? Betul buat macam mana? Nak tebang pokok ke macam mana? Tu kata. Kalau kita ni ada toleransi, kan dapat pahala kan? Dia kata kita tersilap. Kalau tak sengaja lah, kita tersilap. Ataupun Tok Wan dulu tersilap. Bagi balik hak orang. Dan kita tak ada masalah apa pun dengan benda tu. Kan tenang macam tu. Tapi dah semua pakai rasa, ni hak saya. Ni orang Melayu kita ni, orang Malaysia kita ni semua. Dia semua hak dia tu dia tak boleh. Kalau bawa kereta, dia duduk jalan dia nampak orang lain mai jalan tu, dia pederah tu supaya tak ada orang depan tu. Dia kata ni jalan aku. Bom hantam 4 lorong tu. Lepas tu kelahi tu. Kereta kena hantar bengkel. Kawan tu silap-silap mati. Dan itu mungkin ada anak, mungkin ada isteri dia, ataupun kalau isteri dia ada suami dia dah habis dah. Hak yang kena langgar tu. Dan kawan ni, tu jalan saya. Duk kira tu jalan aku. Tu hak aku untuk aku berjalan atas tu. Kenapa dia pergi potong macam tu? Tahu dah nampak depan mata. Orang yang bodoh sangat duk pergi, nak kena pergi langgar juga jalan kawan tu. Bagi je lah jalan. Berkeli sangat tak apalah. Buka tingkap je lah. Bodoh kata gitu lepas tu. Hak tu je lah. Sebab tu saya tengok negara-negara yang kadang-kadang kita nampak undang-undang kurang sikit ikut. Tapi kurang berlaku sikit. Jenis kebalangan dan seumpamanya. Di Indonesia, saya tengok kurang berlaku. Di Mesir, kereta ni kalau tuan-tuan tengok paling qanaah dia orang Mesir. Masjid pun berlekuk rata. Ketukkan sendiri. Kalah kereta Jaguar. Jaguar ketukkan tangan. Dia pun ketuk dengan tangan. Berlekuk rata. Tapi jarang berlaku aksiden. Kenapa? Karena semuanya bersifat cakna dengan jalan tu. Dan kalau orang nak lalu, lalu je. Berkeli. Lalu jalan. Tak ada masalah. Lane kalau 3 jadi 5. Lane 3 jadi 5 lane. Mereka pula bahagi pula jalan. Dia ni boleh bagi, dia kata ni sepatutnya jalan ni boleh buat 5. Mereka pula bagi. Pakat boleh lalu pula tengah-tengah tu lagi. Kalau kita 3. Betul lah tu bagus sebenarnya. Tapi ada satu lagi sikap. Dia jenis, dia tak boleh. Kalau jalan aku. Lepas tu lah ni suka viral. Masuk dalam Facebook. Tunjuk ke orang kata, nak suruh orang maki kawan mu pula. Itu yang kadang-kadang menyebabkan jadi tak selesai masalah kita. Jadi bila mana berlaku masalah tadi, yang kita sebut tadi ni, jadi sebabkan itulah tali tadi dah tak ada dah sampai sekarang. Habis, hilang. Ini sebabnya. Itu yang kita cerita, orang kalau dia tamak ni, apa saja dia akan sanggup mengaku kata hak dia punya. Itu macam cerita qadiyan finnar wal qadi fil jannah. Itu. Cerita dia apa dia? Cerita dia pasal seorang tukang bela lembu, sedang duk bagi minum lembu dia dekat tepi kali. Tengah duk bagi minum lembu dia ni, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang malaikat untuk menguji 3 orang qadi yang ada pada waktu tersebut di kalangan Bani Israel. Ada 3 qadi yang diutuskan, yang ditugaskan untuk mengadili masyarakat dan juga rakyat yang ada di kalangan Bani Israel pada waktu tersebut. Jadi malaikat ni ditugaskan untuk uji 3 orang ni. Nak tengok siapa yang amanah, siapa yang mengarut. Jadi turunlah malaikat ni naik seekor kuda. Berupa jadi orang lah. Jadi bila naik kuda, nampak orang lelaki ni tengah duk bagi minum lembu dia. Dan ada anak lembu baru beranak. Duk ikutlah mak lembu tu. Hak tuan lembu duk tarik lembu dia lah. Jadi malaikat ni mai dengan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada malaikat ni. Malaikat ni pun panggil anak lembu tu. Mai, ikut belakang kuda. Jadi anak lembu tu dah kena tarik dengan malaikat tadi, dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada malaikat tersebut. Ikutlah belakang kuda tadi. Pas ikut belakang kuda,
Kemudian tuan lembu terkejut. Tengok anak lembu tu duduk ikut kuda. Dia pun nak pergi ambil balik. Bila nak ambil balik, tarik balik anak lembu tu. Maka si tuan kuda ni, malaikat lah. Yang dia tak tahu kata tu malaikat. Nak dia datang untuk uji je. Dia kata, ni anak lembu, anak kuda saya lah. Tu dia ikut. Kata anak kuda apa? Jelas-jelas lembu ni. Dia kata, dia kan dia ikut kuda saya. Jadi dia jadi anak kuda lah. Oh, tak boleh macam tu dia kata. Dia kata kita pergi jumpa qadi lah. Untuk uruskan masalah pertelingkahan ni. Bila jumpa qadi yang pertama. Pergi jumpa tu malaikat dah sogok dah. Bagi dah duit bawah meja lah. Tepi meja ke atas meja kita tak tahu lah. Tapi bagilah. Bagi sogok dulu. Dia pun ambil. Dia kata macam mana nak mengadili ni. Dia kata teruk orang ni. Kuda macam mana beranak lembu ni. Nak adili macam mana ni dia kata. Malaikat ni kata dekat lelaki ni. Qadi ni kata senang je. Kamu lepas dia dua-dua ekor tu. Lembu dengan kuda. Kalau anak lembu ni ikut yang mana satu. Tu anak dia. Oh dia kata senang je tu. Tak apa. Maka dia lepas. Dia kata lelaki pemilik lembu ni pun mengadulah. Lembu ni saya dizalimi. Kawan ni main dia lalu. Tengok anak lembu saya ikut kuda dia. Dia terus mengaku dia punya. Qadi ni kata kalau macam tu kita ujilah. Tengok. Macam mana nak uji dia? Lepas lembu dengan kuda. Lepas tu anak lembu, lepas. Tengok dia ikut mana. Ikut kuda. Nah, malaikat tu guna dengan ilmu yang dia ada. Bagi ikut kuda. Ikut kuda tu, malaikat dia kata, Qadi ni kata, kalau begitu, anak kuda. Oh, yang Pak Long ni gerah. Dia kata, macam mana? Ni hukum apa ni? Kira lepas ya, lepas tu terus jadi anak kuda ni, macam mana dia kata? Dah dia ikut kuda. Jadi anak kuda. Dia tak ikut lembu. Kalau dia anak lembu, dia ikut lembu. Habis. Kita jumpa qadi yang kedua. Tak puas hati, qadi ni tak boleh pakai ni. Jumpa qadi kedua pun sama juga. Bagi sogok juga. Hukuman sama macam tu. Tak puas hati lagi jumpa qadi yang ketiga. Jumpa qadi ketiga waktu malaikat nak bagi. Qadi ni kata, saya minta maaf. Hari ini saya tak boleh, dia kata, nak menghakimi. Dia kata, kenapa? Hari ini saya haid. Saya main haid hari ini, dia kata. Lepas tu terkejut. Malaikat kata dekat qadi ni, kata, macam mana haid? Kamu lelaki, tiba-tiba haid. Dia kata, macam mana boleh tiba-tiba anak lembu, tiba-tiba jadi anak kuda? Dia kata, kamu kata kat saya tadi, kamu plek saya haid. Saya lelaki. Ni anak lembu jadi anak kuda tiba-tiba boleh? Boleh pula, kata dia. Maka malaikat ni pun pegang tangan qadi ni. Dia kata, tahniah. Aku ni malaikat Allah yang diutuskan untuk menguji 3 orang qadi. Qadiyan finnar wal qadi fil jannah. 2 orang dalam neraka, kamu dalam syurga Allah Ta'ala. Kenapa kamu berhukum dengan adil? Kamu tak ambil dengan sogokan dan tidak ambil dengan perkara-perkara tersebut. Kamu masuk syurga Allah Ta'ala. Ini yang disebut oleh Nabi cerita tadi. Cerita qadiyan finnar wal qadi fil jannah. Tamam. Itu sanggup no? Kalau nak ambil ni, dia boleh ambil. Nak abang kata malaikat tadi nak bagi contoh. Ni manusia tu macam tu. Dia kadang main ni dia boleh mengaku benda yang kadang-kadang benda secara jelas kata tu bukan milik dia. Tetap dia kata kalau kata duduk dalam saya punya kata dia. Boleh. Mukjizat Nabi Daud yang lain antaranya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Nabi Daud untuk melembutkan besi. Sehingga besi di tangan Nabi Daud jadi sama seperti syama'. Seperti lilinnya. Macam lilin dengan macam ajin. Adunan tepung. Jadi kalau kita adun tepung tu, lembut tepung bila campur dengan air, macam itulah besi di tangan Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam boleh membentuk besi tersebut tanpa menggunakan api. Ini kelebihan Nabi Daud. Besi yang ada pada tangan Nabi Daud boleh dibentuk tanpa menggunakan api dan tanpa menggunakan mitraqah. Mitraqah apa dia? Penukul. Kan kita nak buat pedang, kita kena tukul kan? Tak, Nabi Daud tak payah. Cukup dibentukkan saja. Kalau nak buat pedang, dibentukkan dengan jari tangannya. Kemudian dibentukkan macam buat roti. Macam buat roti je. Lembut sangat besi tersebut. Faham? Dan Nabi Allah Daud alaihissalam, setiap hari beliau akan membuat satu baju besi. Ad-duru'. Baju besi. Dan baju besi tersebut akan dijual pada hari tersebut. Dan itulah pendapatan Nabi Allah Daud alaihissalam.
Jadi Nabi Daud bekerja dengan tangannya sendiri. Bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi beliau ambil besi, kemudian bentukkan baju besi, dan kemudian dijual pada hari yang sama. Dan setelah dijual, dapat harganya, maka dia akan bahagikan pula untuk beberapa bahagian. Pertama, dia akan infakkan harta tersebut kepada apa? Duit yang dia dapat tadi kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. Ini untuk dimakan. Kemudian sebahagian lagi diberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi tak ada iddiqar. Nabi Daud tidak menyimpan sikit pun. Kesemuanya diberikan. Jadi dia akan bagi dua bahagian. Satu bahagian untuk dia makan bersama dengan keluarga. Satu bahagian lagi adalah untuk dihadiahkan kepada, disedekahkan kepada para fuqara. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam dan disebut wala yaddakhiru minhu syai'an, dan sikit pun dia tak simpan daripada keuangan yang dia ada. Dan ada sekali pernah ada dua orang lelaki sahibuz zar', seorang ni pemilik kebun dan seorang lagi pembela kambing. Jadi mereka bergaduh, datang jumpa dengan Nabi Daud alaihissalam. Sahibuz zar' kata apa? Tukang kebun kata, pemilik kebun ni kata, wahai Nabi Allah Daud, ini lelaki ini dia bela kambing. Tapi kambing dia waktu malam masuk ke kebun saya. Makan habis semua makanan dalam pokok-pokok dalam kebun saya rosak. Jadi macam mana saya nak buat ni, dia kata. Tak ada satu pun yang baki. Habis kambing-kambing dia hantam saya punya kebun. Maka Nabi Allah Daud alaihissalam melihat dah tengok dengan bukti dan seumpamanya, maka Nabi Allah Daud pun letakkan kata, a'tihil ghanam allati akalatiz zar'a fi nadhiri zar'ihi. Kamu kena ganti balik dengan apa yang telah dilakukan oleh kambing-kambing kamu, makan makanan ataupun tumbuhan yang ada di kebun kawan ni. Bagi kamu punya, orang panggil apa, ghanam tadi, kambing-kambing kamu tersebut kepada tuan punya kebun. Karena dia dah makan dah apa yang dalam kebun, dah tak ada kesan langsung, bagi semua. Maka dibagi semualah kambing-kambing tadi. Sedihlah kawan ni, tadi nak buat-buat lah. Ya. Tapi nak buat macam mana? Sayyidina Sulaiman waktu tu ada. Nabi Sulaiman waktu tu ada hadir bersama dengan majlis tersebut. Nabi Sulaiman dilantik menjadi khalifah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam pada umur berapa tahun? 13 tahun. Jadi Nabi Sulaiman umur 13 tahun dah menjadi khalifah kepada Sayyidina Daud alaihissalam. Jadi apa ni? Menjadi qadi dan seumpamanya umur 13 tahun. Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman waktu itu ada sekali dan hadir mendengar perbicaraan tersebut. Bila dia dengar hukuman yang diberikan oleh bapaknya begitu, maka selesai saja daripada perbicaraan tadi, Nabi Sulaiman pergi jumpa dengan Sayyidina Daud alaihissalam. Dia kata kepada ayahnya yang tercinta, innaka lam ta'ti bi syai'in fima qadaita bihi. Wahai ayahku, sebenarnya yang kamu hukumkan tadi masih perlu lagi diperbicarakan. Maksudnya boleh dibincangkan lagi. Lalu dia pun tanya Nabi Daud tanya kepada Nabi Sulaiman, kaifa takhdi anta bainahuma? Kalau macam tu, kalau kamu berada di tempat saya waktu itu sebagai qadi, kamu nak hukum macam mana daripada orang tadi? Kebun dia dah habis dah. Kena makan dengan kambing kawan ni. Saya nak bagi apa lagi? Kawan tu ada kambing tu saja. Kawan tu sebenarnya ada kebun tu saja. Kena bagi bayar balik lah. Tu je lah. Kalau kamu nak buat macam mana? Kata Nabi Sulaiman, amuru sahibal ghanam bi an yadfa'aha ila sahibiz zar'i sanatan kamilah. Kalau saya bagi hukum, saya akan mengarahkan tuan punya kambing untuk menyerahkan kambing-kambingnya tadi kepada sahibuz zar'. Saya akan suruh serah juga kepada tuan punya kebun selama setahun. Dan dalam masa setahun tersebut, lahu nasluha wa lahu labanuha wa aswafuha. Dalam setahun tu dia boleh ambil manfaat dengan kambing tu. Dia boleh ambil susunya. Dia boleh ambil dengan kalau beranak kambing pada waktu tu, anak kambing tu jadi dia punya. Dan dia boleh ambil dengan bulu-bulu kambing tersebut kalau kata dia nak manfaatkan dengan bulu-bulu kambing tadi. Ini kalau kambing biri-biri lah. Jadi kalau nak ambil, boleh ambil, tidak ada masalah. Sebab apa? Setahun tu diserahkan kepada tuan punya tadi. Dan فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلِ, tahun yang akan datang pula dah setahun dah. وَصَارَ الزَّرْعُ كَهِيَأَتِهِ,
Tamam? Dan masa tu tumbuhan pun dah tumbuh balik dah macam asal. Selepas dah kena makan, lepas tu dia ada lagi tumbuh balik dia punya pucuk-pucuk dia. Naik balik. Sama keadaan macam waktu sebelum kena makan. Maka waktu tu diserahkan baliklah kambing-kambing tadi kepada tuannya. Maknanya, setahun tu diambil kambing untuk dimanfaatkan. Dan kemudian setelah selesai setahun tadi tengok pokok pun dah tumbuh balik. Serah balik kambing tadi kepada tuannya. Maka Nabi Allah Daud kata apa? Al-qada'u ala ma qadaitahu anta wa hakama bima qalahu ibnuh. Dan qada' tadi ataupun hukuman tadi yang terbaik adalah dengan hukuman yang kamu letakkan wahai anakku. Lalu beliau pun meletakkan hukum kembali kepada dua orang tadi dengan apa yang telah dicadangkan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam. InsyaAllah Nabi bijaksana. Sayyidina Sulaiman ya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi kesemuanya diutus oleh Allah pada umur 40. Umur 40 semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam menggantikan kedudukan ayahanda beliau ketika mana beliau berumur 13 tahun. Waktu dia menggantikan.